Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kumpulan 19 hari ini akan membentangkan tajuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan penyembelihan. Ayat-ayat hukum yang terdapat dalam tajuk ini ialah surah Al-Kawthar ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalli rabbika wanhar. Maksudnya, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan kerjakanlah ibadah korban sebagai tanda syukur. Maksudnya dalam ayat kedua ini Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah korban sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah yang seterusnya ialah surah Al-Hajj ayat 32 hingga 37. Dalam ayat ini Allah ada beritahu kepada kita bahawa orang-orang yang menghormati syiar-syiar Allah, dia ini tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Dan dalam ayat ini juga Allah ada memerintahkan kita untuk menyembelih haiwan ternakan sebagai tanda ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan haiwan-haiwan yang disembelih itu perlulah kita berikan sedikit kepada orang yang memerlukan sebagai tanda syukur atas rezeki yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menerangkan mengenai syarah bagi surah Al-Kawthar ayat kedua secara ringkas. Yang pertama, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersolat dan juga menyembelih binatang korban kerana Allah semata-mata. Pendapat jumhur ulama mengatakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan sembelih dalam ayat tersebut adalah ibadah korban penyembelihan semasa Aidil Adha. Musyrikin Mekah juga ada melakukan korban binatang atas nama Allah. Akan tetapi, mereka ada juga menyembelih binatang untuk berhala-berhala mereka. Maka, Allah memperbetulkan perbuatan mereka itu dan mengingatkan yang sembelihan mestilah di atas nama Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Seterusnya, saya akan menerangkan syarah bagi surah Al-Hajj ayat ke-32 secara ringkas. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada sesiapa yang mengagungkan ayat-ayat Allah supaya menyembelih binatang sebagai korban untuk tanah suci. Binatang korban tersebut dipilih dengan baik dan digemukkan terlebih dahulu. Binatang-binatang korban itu dinamakan syair kerana keramatnya iaitu kemegahannya. Dan yang terakhir, binatang-binatang itu telah diberi tanda yang menunjukkan bahawa mereka akan dikorbankan. Contohnya, binatang tersebut telah dicap dengan besi panas di punggungnya. Bagi syarah untuk surah Al-Hajj ayat ke-34 pula adalah Allah memerintahkan orang-orang mukmin supaya menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka ketika menyembelih binatang tersebut. Selain itu, umat Nabi-Nabi terdahulu telah diberikan cara ibadat penyembelihan. Akan tetapi, cara ibadat mereka itu berlainan dengan Nabi Muhammad kerana mereka ada syariat dan cara mereka sendiri. Apa yang sama adalah setiap kali hendak melakukan korban atau sembelih, kita perlu menyebut nama Allah sahaja. Apabila perkara ini diberitahu kepada pihak Yahudi tentang cara-cara korban syariat Nabi Muhammad, mereka terus mengatakan perkara itu berlainan dengan cara mereka kerana cara mereka dan cara kita tidak sama. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, surah Al-Hajj ayat ke-35. Menurut tafsir Al-Jalalain, maksud terperinci ayat ini ialah iaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, mereka gemetar hatinya. Maksudnya mereka takut. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, iaitu musibah dan malapetaka. Seterusnya, orang yang gemetar hatinya kepada Allah ialah orang-orang yang mendirikan salat pada waktu-waktunya dan orang-orang yang menafkahkan sebahagian daripada apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, mereka akan menyedekahkannya. Surah Al-Hajj ayat ke-36. Menurut tafsir Al-Jalalain, maksud terperinci ayat ini ialah Al-Budana adalah bentuk jamak dari lafaz badan, iaitu haiwan unta yang Allah jadikan untuk umat Islam sebagai syiar Allah dan pertanda-pertanda bagi agamanya, serta mereka akan memperoleh kebaikan daripadanya. Maka Allah memerintahkan orang-orang mukmin supaya menyebut nama Allah ketika menyembelih terhadap binatang ternak yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka, dan
Sewaktu menyembelihnya, hendaklah dalam keadaan berdiri dengan kaki yang terikat. Kemudian, apabila binatang ternakan telah mati sesudah disembelih dan sesudah sampai waktunya untuk dapat dimakan, maka makanlah sebahagian daripadanya. Oleh itu, Allah menyuruh hamba-hambanya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Manakala dalam surah Al-Hajj ayat ke-37 pula, menurut tafsir Al-Jalalain, maksud terperinci ayat ini ialah daging-daging unta dan darahnya itu sesekali tidak dapat mencapai keredaan Allah dan tidak dapat diterima di sisinya, tetapi ketakwaan daripada orang-orang mukmin yang dapat mencapai keredaannya. Maksudnya ialah iaitu yang dapat sampai kepada Allah ialah dengan hanya amalan soleh yang ikhlas dan disertai dengan iman. Demikianlah Allah menyuruh orang-orang mukmin supaya mengagungkan Allah terhadap hidayahnya, yakni atas petunjuk yang telah membimbing orang-orang mukmin sehingga dapat mengetahui petanda-petanda agama dan manasik-manasik hajinya. Akhir sekali, Allah menyuruh orang-orang mukmin memberi khabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, iaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah. Okey, sambungan seterusnya ialah 4 perbezaan pandangan bagi hukum melaksanakan ibadah korban menurut keempat-empat mazhab, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Berbeza-beza pendapat pada setiap mazhab tersebut. Adapun mazhab Syafi'i, hukum melaksanakan ibadah korban adalah sunat ain bagi setiap orang, iaitu sekali seumur hidup. Dan juga sunat kifayah, iaitu dilakukan setiap tahun bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu. Dalam erti kata lain, hanya salah seorang sahaja daripada keluarganya untuk menunaikan korban tersebut sudah memadai. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhzab, penulisnya Imam An-Nawawi menyebut bahawa yang bermaksud para ulama Asy-Syafi'iyah berkata ibadah korban hukumnya sunat kifayah dalam satu keluarga. Jika salah satu dari mereka ada yang berkorban, maka pahala sunatnya turut dapat pada setiap keluarga mereka. Manakala dalam kitab ini juga ada menyebut yang bermaksud adapun masalah hukum korban, Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah menyebutkan hukumnya ialah sunat muakkad. Korban termasuk syiar agama Allah yang sebaiknya dijaga bagi yang mampu melaksanakannya, walaupun tidak wajib berdasarkan dalil syar'i. Keterangan yang dijelaskan dalam kitab ini bahawa pandangan mazhab Syafi'i berkaitan dengan hukum ibadah korban ialah sunat muakkad, iaitu sesuatu ibadah yang melakukannya akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sekiranya tidak dilakukan juga tidak mengapa. Namun begitu, walaupun hukumnya hanyalah sekadar sunat dan tidak wajib, ibadah ini agak digalakkan pada seorang Muslim supaya tidak meninggalkan ibadah ini agar menjadi Muslim yang sejati. Seterusnya, selain mazhab Syafi'i, ada juga mazhab Maliki yang didirikan oleh Malik bin Anas yang dikenali sebagai Imam Malik. Beliau juga terkenal sebagai seorang periwayat hadis. Dan hukum-hukumnya yang dikeluarkan juga banyak mengikut sunnah-sunnah Nabi. Hukum ibadah korban menurut pandangan mazhab Maliki pula ialah sunat muakkad. Hukumnya sama seperti mazhab Syafi'i. Malah ia akan berubah menjadi makruh sekiranya seseorang itu mampu menunaikan ibadah korban tetapi tidak melakukannya. Makruh adalah hukum yang patut dijauhkan, tetapi sekiranya tidak melakukannya tidak mengapa dan tidak berdosa. Oleh itu, ibadah ini amat digalakkan bagi Muslim yang berkemampuan bagi setiap keluarga. Meskipun seseorang itu berniat mewakili salah seorang daripada keluarganya juga dikira sah. Adapun pandangan mazhab Maliki dan pandangan mazhab Syafi'i sama hukumnya, tetapi berbeza pada cara membeli haiwan yang akan dikorbankan itu. Pada pandangan mazhab Maliki, cara membeli haiwan yang akan dikorbankan diperbolehkan untuk berhutang. Seterusnya kita pergi kepada mazhab yang ketiga, iaitu mazhab Hanafi, di mana hukum bagi mazhab ini ialah sama dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, iaitu hukum korban adalah sunat muakkad dan tidak diwajibkan ke atas seseorang untuk melaksanakannya, tetapi makruh meninggalkannya jika ia mampu. Di mana yang ini maksud seseorang itu bukan dalam keadaan musafir ataupun tidak terlalu miskin untuk melaksanakan korban.
dan mazhab yang terakhir ialah mazhab Hanafi, di mana pandangan mazhab ini berbeza dengan mazhab yang lain, iaitu ia mewajibkan ke atas seseorang untuk melaksanakannya satu kali setiap tahun, terutama bagi seseorang yang berniat ataupun yang bernazar untuk berkorban pada tahun tersebut. Kewajipan ini dipetik dalam satu hadis, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakribanna musallanan, yang maksud siapa yang mampu untuk berkorban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah kamu mendekati tempat solat kami. Di sini dapat lihat bahawa Rasulullah SAW tidak akan meminta seseorang untuk berkorban melainkan ia merupakan satu kewajipan. Walau bagaimanapun, hukum korban dapat menjadi sunat kepada seseorang yang dalam perjalanan, yakni musafir, atau orang yang miskin, yakni yang tidak memiliki nazar untuk berkorban. Sekian, itu saja pembentangan daripada pula kami. Terima kasih.